إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شغل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله صوابنا 16 perenggan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kadasallahu sirrah iza tabal abdu farihat bihi daruh minal jannah wa tafrahu bihi sama wal ard والرسول صلى الله عليه وسلم فالحق سبحانه وتعالى لم يرضى منك أن تكون محبا بل محبوبا وأين المحبوب من المحب إذا تاب العبد apabila seorang hamba itu bertaubat, ya, apabila bertaubat seorang hamba pasti syurga itu bergembira. Syurga itu farihat bihil daruh minal jannah, maka gembiralah dengan dia oleh kampung dia di sana itu al jannah, dan langit dan bumi. Itu maknanya apa? Harga nilai orang yang bertaubat tu, maknanya makhluk lain gembira seronok sebab dia tidak dia tak nak buat masalah lagi dengan Tuhan. Taubat artinya menyucikan kekotoran maksiat mungkar. Bila dia bertaubat, bermakna dia sudah azam tak nak buat masalah lagi dengan Allah Ta'ala. Sudah tentulah besar nilaian dia, ya, sudah tentulah besar penghargaan dan pandangan daripada makhluk yang lain, dan Tuhan jadikan tu gembira dengannya. Dan lebih dari itu, Rasulullah SAW juga turut bergembira dengannya. Bayangkan ni, bila kita tobat dia, kita kena sedar, rasakan betapa baginda SAW seronok. Jadi kaedah kita apa? Idharu syurur fil qalbil mu'min ibadatun, memasukkan kegembiraan dalam hati orang beriman adalah ibadat. Ini bukan hati orang beriman, Rasul sendiri. Kita bertaubat tu makna dengan sendirinya apa? Kita menggembirakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Makna pahala dia amat besar, ganjaran dia amat besar, pandangan dia amat besar. Maka al-haq subhanahu wa ta'ala, fal-haq subhanahu wa ta'ala inna ta'ala lam yarda minka an takuna muhibban bal mahbubah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak reda engkau sekadar menjadi muhib. Apa makna muhib? Pencinta saja. Bahkan atau nak jadi dia mahbub. Mahbub mana? Orang yang dicintai, yang diingini. Ya, manakala kita orang yang majzub, ya, orang yang ditarik. Engkau menjadi mahbub, hamba yang dicintai. Di mana kedudukan mahbub berbanding dengan muhib? Ya, wa ainal mahbub minal muhib. Maksud dia mana? Jauh beza, maksud jauh jarak antara orang yang mengasihi dengan orang yang dikasihi. Kita minta supaya kita jadi orang yang dikasihi. Allahumma ja'alna minal muradin. Jadikan kami orang yang dikendaki, mana dikasihi dan orang yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sini menunjukkan betapa besarnya peringkat awal kita membuat penyucian, adalah at-taubah. Ya, sebab la ibadat liman lam jatuh, tidak ada ibadat, tidak ada iktiraf ibadat kalau seorang tak bertaubat. Mana ada orang lain daripada Nabi dan Rasul tak berdosa? Satu, semua ada berdosa. Dia wali pun dia ada silap ni. Wali macam mana pun dia ada silap dia, tapi tak ada macam silap kita, kan? Dia mengikut makam masing-masing. Maknanya sentiasa an-nas la yakhlu an al-khata' wa nisyan. Manusia selama nama di manusia lain Nabi Rasul dia tak sunyi daripada tersalah, tersilap. Jadi Allah Ta'ala dengan rahmat kasih sayang memberi kepada kita satu alat penyuci dia. At-ta'ib minadh-dzam kama la dzam balah. Orang yang bertaubat dosa seolah tak berdosa. Tuhan berikan tawaran besar. Satu. Kemudian bagaimana dia nak masuk istana ma'rifah dengan Tuhan sedangkan dia berlumur dengan melongkang kotor maksiat mungkar. Semua dia kena cuci. Itu awalul maqamat ia taubah. Awal maqam ialah taubat. Mana tak ada taubat, dia tak ada jalan nak pergi ke Tuhan. Dia jangan cerita takkan sampai dan takkan berbau jalan ketuhanan kalau dia tidak bertaubat. Sebab itu taubat sangat penting.
Pada Hujatul Islam, Al-Imam Ghazali radhiyallahu an dalam Tasniful Akhir, karangan akhir di Minhajul Abidin, tengok mula-mula sekali dia buat 7 akabah. Akabah pertama apa? Al-ilm. Ya, kalau tak macam pun nak berjalan ke Tuhan, dia tak nak belajar, dia zikir, dia tak nak belajar, dia buat ibadat tak belajar, tak ada jalan dia. Itu bukan ahli ibadat. Ya, minhaj mana kurikulum, Minhajul Abidin, kurikulum orang jadi abid, mesti dia apa? Ilmu kena. Itu pertama sekali. Kemudian lepas ilmu dibuat akabatul as-saniyah wahyah akabatul taubah. Akabah yang kedua ialah akabah taubat. Setelah berilmu sila cuci kedudukan kita dengan Allah Ta'ala, baru dia boleh berjalan. Itu maksudnya. Habis. Kemudian ufin li abdin ya'lamu ihsanal muhsin fayajtari'u 'alal ma'siyah Allah. Walakin ma arafa ihsanah man asara isyanah wa ma arafa qadrahu man lam yuraqibhu wa ma rabiha man ishtaghala bi ghairihi. Uffin, mana kecelakaan besar ini. Allah. Siapa dia? Seorang hamba yang mengetahui tentang kebaikan, mana al-muhsin, itulah Allah Subhanahu wa taala, segala-gala dari dia. Ya, segala kurniaan dia, mana ada benda yang kita ambil, kita makan, kita guna lain daripada Allah Ta'ala, tak ada. Bahkan dia ahad, tunggal dalam memberi, ya, dan dalam mengurus segala-galanya milik dia. Jadi dia kata celaka besar seorang hamba yang dia tahu tentang kebaikan, ihsan Allah Ta'ala, ya, muhsin, kemudian sentiasa memberi kebaikan kepada dia, namun terus menerus dia melakukan maksiat. Ya, terus menerus dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, zahirnya, batinnya, kecil atau besar. Ini manusia paling celaka dalam dunia ini. Ya. Jadi paling celaka dalam dunia apa? Orang kafir. Orang kafir itu paling celaka manusia. Dia bukan buat maksiat, kafir dengan Tuhan. Badi syarrat dawab, binatang paling jahat merangkak atas dunia. Akan tetapi sebenarnya orang-orang yang bergelumang dengan maksiatnya tiada mengenali ihsannya. Mana orang yang membuat maksiat menandakan orang tu tak erti bahasa dengan ihsan Tuhan. Tuhan beri ihsan pada dia, dia tak erti menilai. Sepatutnya dia malu dengan Allah Ta'ala, dengan kurniaan yang telah diberikan begitu banyak, sehingga nikmat tidak boleh dikira, kan? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan orang-orang yang tidak pernah muraqabah, kalbi dia tidak muraqabah, tidak mengintai. Ya, sebab itu penting kepada kita. Raqib annallaha yarab. Raqib maknanya kamu muraqabah. Annallaha, bahwasanya Allah Ta'ala yarab, sentiasa memerhati. Tidak ada satu saat pun terputus, walau satu detik pun, melainkan kita dalam ta'lu inkishafis sam'i wal basar wal ilmi was sama'. Ya, termasuk kita dalam kenyataan, nyata terang dalam pemandangan Tuhan, nyata terang dalam pendengaran sifat sama Tuhan, ya, dan nyata terang dalam ilmu Allah Ta'ala, tidak terlepas. Maka kalau tak sedar, tak perasan juga, tak tahulah. Itu maksudnya. Sebab kita didik supaya kita ada apa? Syur, daripada keperasanan dengan Allah SWT. Kalau dia tak perasan dia buat tak perasan, dia habis terlingkup, terbalik, dan dia akan ditunggangi oleh nafsu dan syaitan dalam kehidupan dia. Lepas kita muraqabah. Ya, pada Naqsyaband dia banyak jenis muraqabah mutlak, muraqabah ma'iyah, ahadiyah, muraqabah aqrabiyah, ya, dan macam-macam jenis muraqabah lagi. Semua diambil daripada ayat-ayat Quran. Ya. Kepadanya tidak mengenali keagungannya, dia tak kenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Ya, kebesaran, keagungan Tuhan tidak dirasakan. Itu manusia paling celaka. Dan orang yang sibuk dengan selain Allah Ta'ala tidak pernah untung. Ingat tidak? Wa ma rabiha man istaghara bi ghairihi. Wa ma rabih, tidak akan dapat keuntungan, tak akan berjaya siapa yang menumpukan perhatian dalam hidup dia selain Allah Ta'ala. Habis dia akan rosak. Ya, dia akan rosak, tidak dapat kejayaan, tidak dapat keuntungan. Kalau dia tidak istighal, tu mana manis tagalah. Istighal tu mana memberikan tumpuan. Ya, kita sentiasa setiap saat memberikan tumpuan kita sebagai hamba kepada pemilik sebenar Allah Ta'ala. Apa tugas kita? Buat dengan betul, tidak. Kesilapan kalau ada dah buat, minta ampun, tidak. Ya, kalau dekat sila, kalau jauh sila dekatkan, kalau gelap sila cari jalan untuk terang. Semua kena pantau. Ya, itu so kita murakab, tu muhasabah.
Lepas muhasabah boleh pergi pada murakabah dan terus kepada musyahadah akan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma rabihah man istaghala bi ghairihi, dan tidak akan dapat keuntungan mereka yang memberi tumpuan selain dari Allah taala. Fa'alima anna an-nafsa tad'uhu ila al-halakati fatabi'aha, wa 'alima anna al-qalba yad'uhu ila ar-rushdi fa'asahu, wa 'alima qadra al-mu'sa fawajahahu bil ma'siyati, walau 'alimat tisafuhu bil 'azamati lama qabalahu bi wujudil ma'siyati. Fa'alima anna nafsah, sesungguhnya hamba itu mengetahui bahawa nafsu itu sentiasa menyerunya kepada kebinasaan, ya, namun dia tetap menurutnya. Dia tahu nafsu itu musuh dia, tapi dia buat kawan lagi, dia layan lagi, tak? Allah. Namun dia tetap menurutnya. Sepatutnya dia membelakangkannya, menjauhi dia dan menentangnya. Dan dia mengetahui bahawa hati sentiasa menyerunya kepada petunjuk dan membawa dia kepada Tuhan kalbi, namun dia menderhakainya, dia tak ikut. Dan dia juga mengetahui kebesaran Tuhan, keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, yang diderhakainya, namun dia tetap menghadapnya dengan maksiat. Patut dia menghadap Tuhan dengan taat, dengan kesetiaan, dengan kerinduan, mahabbah. Tak, dia menghadap Tuhan dengan maksiat. Sekiranya hamba itu benar-benar mengetahui Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan keagungan, ya, bi'azamatih, pasti dia tidak sanggup menghadapnya dengan kewujudan maksiat. Itu maksudnya. Kalau sekiranya iman itu menyelubungi kalbi dia, nasai dia akan berubah keadaan. Sebab itu memantau benda itu sentiasa. Sekurang-kurang sejam sekali kita kena perhatikan lataif kita tu, qalbi, roh, sir, ke mana dia menghadap. Jangan kita biarkan. Kalau kita biarkan dia hanyut, ya. Dia lari sikit tarik balik, dia lari sikit tarik balik. Jangan bagi dia terlajak jauh. Nanti sukar kita nak mengembalikan dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab jangan putus. Ingat Tuhan, jangan putus. Iringi denyutan jantung, ya. Dia faham tu Allah sentiasa. Kemudian buatkan pengisian dia. Disebut Allah, perhatikan awsaf, perhatikan asma' dia dan seterusnya. Wa alima qurban maulahu wa annahu yarah fasara alima anhu nahahu. Si benar tak ira dibantai cukup melepuk-lepuk kena kepala kita ni. Wa alima asara zam al-murattaba alaihi dunya wa ukhra wa ghaiban wa syahadatan famastahya min rabbih walau alima annahu fi qabdatih lama qabalahu bi mukhalafatih. Wa alima qurban maulahu, dan dia mengetahui betapa dekatnya Tuhannya, ya, Ta'ala ni aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat meri. Tapi kurban maknawiyat, bukan kurban hisian. Kalau kurban hisian, kufur je banyak dekat itu, hampir pada makna, bukan hampir pada zahir. Kalau hampir zahir itu depan kita, kiri kanan dah bertempat, ada super makhluk, syirik pula. Hampir pada makna, mana kita tetap terikat dengan dia, dengan kudrahnya, iradatnya, ilmunya, ya, samaknya, basat. Itu maknanya kita menghampirkan diri, memandang dengan ilmu dia, hampir. Jadi dia sedar bahawa tidak ada satu perbuatan, tidak ada satu benda yang dibuat, semua dalam ilmu Tuhan, ya. Tidak ada ucapan yang dilakukan melainkan semua dalam pendengaran Tuhan. Tidak apa dia bertindak melainkan semua dipandang oleh Allah Ta'ala. Dia mengetahui betapa dekat. Dia tahu, tapi tak rasa masalah dia. Dia Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa melihat, namun dia tetap bersegera melakukan perkara yang ditegah. Tapi perkara maksiat juga dilakukan, menandakan apa? Dia tahu tapi dia tak perasan. Perasaan dia lain, perasaan dia pergi pada kalbi, syu'ur. Dia perasan terasa. Tu. Sebab dia nak rasa. Sekarang dia tak terasa Tuhan tu melihat dia. Sebab dia rasa orang melihat dia. Oleh kerana tu kalau tanya, dia mengaku Tuhan melihat, tapi tak dapat rasa. Sebab rasa dengan makhluk tu telah menebal dalam kalbi dia, maka payah dia nak menghadap kepada Allah Ta'ala. Sebab tu dia kena riyadhah mujahadah, banyakkan zikrullah supaya dia terang-terang balik, dan banyakkan taubat, istighfar. Dan juga dia mengetahui kesan dosa, akibat dosa tu dapat murka Tuhan,
ya, hati jadi hitam, jadi gelap, dia makin jauh dengan Allah Ta'ala, dia laknat oleh Allah Ta'ala, besok di akhirat dia benam dalam neraka Jahannam. Dia tahu tu, ya, kesan dosa tu, ya, sangat besar, bakal, ya, dan dikenakan ke atasnya di dunia maupun di akhirat, secara gaib maupun nyata. Dibuatlah terang ke nyata sunyi semua dalam ilmu Tuhan, dia akan bertanggungjawab. Namun dia tetap tidak malu dengan Tuhan. Ya, namun tetap dia tidak malu. Sebab apa? Sebab kalbi dia sudah rosak. Kalbi sepatut dia ada rasa dia, tapi sekarang dah tak ada rasa. Ya, dia tak ada rasa sebab tak ada malu dengan Tuhan. Sebab apa? Sebab sudah dirosakkan oleh perosak daripada maksiat, kemungkaran dan sebagainya. Itu kesan ke resiko tu. Ya, sampai akhirnya jadi buta wal ayazabillah. Jadi lasa, jadi lumpuh. Ya, tu. Kesan dia senang, ya, nak tahu iza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamil nahar fa'lam annaka maqbulun qad qabbalatka hatiatu. Bila kamu tak mampu nak bangun malam, ya, nak buat ibadat sunat, nak puasa sunat payah, nak buat ibadat tu, ibadat ni payah berat, tahu. Fa'lam annaka maqbul, kamu ditambat oleh maksiat. Tu je keadaan dia. Ya, kita nak buat ibadat rasa berat, tu tanda maksiat kita terlampau banyak. Lebih teruk lagi dia perasan aku ni ada dosa, tu lagi berat. Ya, lagi besar binasa dia maknanya. Jadi segera ditobat. Bila dia bertobat tu maknanya dia akan ringan. Inna sikala zunub yamna ila masyiratillah. Sungguhnya berat dosa tu menghalang kamu berjalan kepada Tuhan. Jadi bila ada dosa cepat kerat. Tambatan-tambatan maksiat dalam kalbi kita kerat dengan taubat, istighfar sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala. Baru insya-Allah dia akan rasa keringanan. Ya. Sekiranya dia mengetahui bahawasanya dia berada dalam genggaman Allah, pasti dia tidak menghadapnya dengan perkara yang menyerahinya. Maka di bawah ni dia kata sekiranya dia mengetahui sini dengan makna syuhud, musyahadah, dan dia syuur, ada keperasanan. Tahu yang atas tadi, tahu cara ilmiah. Itu biasa dia mengenal dengan ilmu, mengenal dengan zauq dia lain dan. Ya. Sebab tu mengenal dengan rasa tu penting. Sebab tu kita kena buang rasa dengan makhluk. Dengan banyak top up dia dengan nur zikir. Banyakkan zikrullah sehingga zikir itu mengambil tempat dalam kalbi dia. Sehingga dia sudah selesa dengan zikrullah. Sebab celaka besar manusia kalau dia tak selesa dengan zikir. Bila zikir rasa panas, berat, itu paling celaka manusia. Manusia paling celaka manusia yang tidak dapat mengambil kelazatan, kenikmatan dengan zikrullah. Ya, pada benda tu disuruh bi falyafrahu wa bi zikri falyatanaamun. Dengan aku ndaklah kamu seronok, ya, dengan aku ndaklah kamu gembira. Wa bi zikri falyatanaamun, dan kamu rasa nikmat sungguh dengan zikrullah. Mana kalau menyebut nama Tuhan tak ada nikmat, tu paling celaka manusia. Orang panggil kau mati lagi baik. Ya. Sebab zikir merupakan alaqatul qalbi billah, tambatan hati dengan Tuhan. Dan kalau hati tak ditambah dengan Tuhan, dia tambat dengan apa kan? Dia banyak terjun dengan maksiat, kemungkaran. Punca kesan zikir dia tadi tak betul buat, atau dia teruk tak berzikir, tu lagi teruk. Habis kulan wa'lam annal ma'siyata tatadammanu naqdal ahad. Allah. Ni semua berat-berat Ibn Atak bagi ni. Piau dia bagi. Wa tahlil al-aqd al-wudd wal isar 'ala al-maula wa ta'a li hawa wal khal'a jilbabil haya'il wal mubadarati lillahi bima la yarda ma fi zalika min al-athari zahira min zuhuril kadurat fil a'dha wal jumudi fil ain wal kasal fil khidmah wa tarkil hifz li hurmati wa zuhuril kasbi syahawati wa zahabil bahjati ta'ah. Dia berlapis munatak singkap paling tadi. Wa'lam, dia kata sedar dan ketahuilah, sesungguhnya maksiat itu mengandungi pembatalan perjanjian. Baik. Ya, membatalkan tadammun naqdil ahad. Maknanya seorang tu seolah-olah perjanjian dengan Tuhan sebagai hamba dibatalkan. Oh, jahat betul. Ya, lebih teruk daripada Yahudi. Yahudi memang teruk kan. Dia batal habis segala perjanjian dengan Tuhan, dia tak pakai. Maka kalau kita begitu juga, kita kena ingat kita dah berjanji dengan Allah Ta'ala dulu. Alastu bi rabbikum qalu bala. Semua dah mengaku ya nak mentaati Tuhan, ya mengenali Tuhan, dengan makna nak memberikan kesetiaan. Tiba-tiba buat maksiat, menandakan dia memutuskan perjanjian besar ni. Tidak ada paling kecelakaan besar bila manusia bertindak sedemikian. Satu, dan merungkai ikatan kesetiaan.
seolah-olah tahlil aqlil wuddi wal isar. Dia mengungkai kesetiaan dengan Tuhan tu dia batal. Dia mengambil kesetiaan dengan nafsu, dengan syaitan, dengan dunia. Itu bahaya ni. Itu makna sifat maksiat pun teruk. Dua. Kemudian mengutamakan kehendak nafsu ke atas Tuhan. Dia nak sampai ke Tuhan, nafsu ikutnya. Ya, ini baik. Sebab tu nafsu paling jahat, dia membawa manusia ke arah kesesatan. Tapi ada di kalangan manusia yang menyembah nafsu. Quran sebut tu, apara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kamu tidak lihatkan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang mengambil nafsunya sebagai Tuhan. Mana apa saja kata nafsu, bisikan nafsu dalam kalbi dia dijunjung tinggi. Walaupun benda itu terang-terang mukhalif syar'i, menyalahi dengan syariat, dia langgar juga. Betul, kalau dibodohkan nafsu tak jadi apa pun ya. Kalau dipakai macam pakaian orang saleh, bila nafsu kuda ke dia habis. Ya, walaupun dipakai macam pakaian orang saleh, tapi bila nafsu dah kontrol dalam dia habis enten. Ya. Macam negara jugalah kan. Nama luar madani lah, dalam yang kontrol kafir lah nak. Apa dibuat semua kafir je dalam. Habis semua dia tipu kan. Ya. Nafsu macam tu dia jahat. Dia kontrol dia. Nafsu yang paling kita bimbang, dia boleh masuk dalam ibadat kan. Dalam semayang dia semayang nafsu, dalam belajar dia belajar nafsu, dalam mengajar dia mengajar nafsu, semua dia masuk. Ya, ada kata tapis kalau dalam maksiat senang. Nafsu masuk dalam maksiat senang kita nak trace. Tapi dia masuk dalam ibadat, dia pusing kita punya dalam kalbi, ya habis terbalik. Allah, mana mengutamakan kehendak nafsu ke atas Tuhannya, kemudian mentaati hawa nafsu, membuang sifat malu dengan Ta'ala, bersegera bagi Allah SWT dengan perkara-perkara yang tidak diridai. Tentang maksiat pun melulu dibuat, serta terdapat padanya kesan-kesan zahir seperti nyata kekeruhan pada anggota. Ya, para aulia dia nampak tu muka siapa kan. Ya, wajah-wajah orang ni macam-macam, kadang sampai bentuk haiwan pun ada. Kepala pun ada bentuk lain, badan dia orang. Kemudian keras mata, apa maksud dia? Tidak mampu menangis kerana Allah Ta'ala. Ya, manusia ni kalau keras, air mata payah menitik, itu berat tuan-tuan. Dia kurang-kurang pun tititan air mata hati dia mesti ada. Kemudian malas untuk berkhidmat, beribadat, berat tuan-tuan. Kalau kerja dunia pun macam lipat kudung dia. Tidak menjaga kehormatan, yang maruah dia dengan Allah dia tak jaga. Timbul usaha-usaha ke arah syahwat, dalam kepala dia semua benda syahwat, benda nafsu, dan hilang cahaya ketaatan. Habis tu dia. Tu apa tuan-tuan? Semua tu apa benda besar tu? Kesan apa? Kesan apa tu? Maksiat. Yang khayal tu kesan maksiat tu. Resiko maksiat tadi tu. Ya, resiko maksiat kan dia kata tadi, ketahui sesungguhnya maksiat itu mengandungi tatadammanu naqdil ahad wa tahlil aqlil wid. Itu maknanya. Maksiat tu dia mengandungi dalam tu racun besar, memutuskan hubungan dengan Tuhan, membatalkan perjanjian dengan Tuhan. Tu. Ya, melucut pakaian haya. Ya, ada seterusnya sampai kepada ke bawah tu. Akhirnya jadi berat nak beribadat, ya, akhirnya hilang cahaya ketaatan. Itu punca maksiat. Itu bahayanya maksiat. Baru kenapa bila maksiat kita kena tengok resiko dia tu. Lepas tu walau taubat kita nampak 3 rukun, tapi Imam Ghazali bahas yang pertama apa? An-nadam. Nadam tu penyesalan. Maka Imam Ghazali bahas muqaddimatun nadmi. Muqaddimah nak pergi pada nadam sesal tu bukan senang. Dia kena bangkitkan ini. Pertama resiko, tengok resiko tu. Dapat laknat Tuhan, jauh dari Tuhan, akhir dihina macam-macam. Sampai dia rasa gerun, baru dia terbuka pintu nak taubat. Kalau tidak ditaubat bil lisan dunal qalb, dengan lisan sabullah mulut dia dalam tak terjun, tak jadi kan. Ya, Sayyidina Ali kata banyak orang taubat bil lisan tapi bukan dengan hati. Ya, yang dusta dalam taubat banyak, kata Sayyidina Ali. Sebab tu dia tak kesan, dia tak teliti betul-betul resiko daripada maksiat. Tu resiko maksiat tu membawa kepada cukup banyak, ya, maknanya bencana-bencana rohani kita dengan Allah SWT. Itu jangan berani ya nak buat maksiat. Ya, satu orang wali dia tanya, ya Sayyidi Syekh, adakah dengan saya azam nak kita buat maksiat ni, kemanisan taat tuan sentap, tuan terik? Saya dia kata bukan kau buat, kau cadang nak buat, tuan dah terik dah. Begitu hinanya, kotornya maksiat tadi, sehingga dia tak layak untuk duduk dalam hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Tarik, buang tu semua. Ya. Habis tu asar luar.
Dan satu lagi, wa ammal asarul batinah pakal kasawati fil qalb wa mu'adadatil nafs wa dhikal sadr bisyahawat ya wa fuqdanil halawati ta'at wa turadiful aghyari almaniati min bururikil wa sawarikil anwari wastilai daulatil hawa ila ghairi zalik min taradufil irtiyab wa nisyanil ma'ab wa tulul hisab. Semua berat-berat ni. Allah. Wa ammal asarul batinah pula, dari kesan zahir, ada pun kesan-kesan resiko dosa maksiat tu yang batin tak. Maka ianya seperti apa? Keras hati. Ya betul. Tidak ada satu bala besar bila keras hati. Ya, qaswatul qulub, hati keras. Cakap apa pun tak masuk kan. Ya. Macam surah air daun keladi. Baca ayat tak masuk, macam hadis tahu dia buat kepala batu. Ya, tu bahaya tu. Hati kalau keras, habis balasan dia apa? Neraka tu tempat bakau dia. Satu, nafsunya menjadi degil. Ya, puas nasihat dia buat tak je. Ya. Sebab nafsu ni kalau dia tekan kita tuan, suruh buat maksiat. Ya, kalau lebay tak lebay ke, dia tekan tu sampai tak bernyawa kerja-kerja. Dia nak je tuan. Ya, dia nak je. Kita zikir, dia nak juga. Ya, kita baca Quran, dia nak juga. Dia nak benda tu. Tu nafsu. Kalau dia nak kita baca Quran hilang, itu syaitan. Syaitan dengan nafsu dia menekan, tapi bila kita zikir, kita baca Quran dia hilang, itu syaitan punya bisikan. Kalau kita baca Quran, baca apa, orang nasihat, dia buat kematu, itu nafsu kan. Jahat nafsu ni. Dia punya tekan dia tak ada angkat, dia tekan tuan. Akhir lebay pun terangkat lebay dia. Habis dan gondol, dia punya kepala menjadi gondol dan kalau dia kena apa tekanan nafsu, kalau dia tak ada bantuan daripada Ta'ala, kalau dia tak serius dalam menghadap diri kepada Tuhan ni, maka dia tertipu jawabnya. Ya, nafsu tu degil kan. Sempit dada ni. Ya, dah mana sempit dada, mana dada dia tidak luas, dikis sadar, mana dada dia tidak terbuka dengan nur gelap, dan dengan syahwat, dia dibalut dengan syahwat jahat tu, kesan dalam kesan dosa tu, tengok tu. Mana kalau kita kata ni racun, orang tak cerita kesan. Kata macam mana kesan? Hoi, kau minum ni memuntah darah, putus dari perut kau gini-gini. Abang kita rasa takut. Buat pasal ni sikit tertitik kau minum kan, habis tak betul-betul kan. Abang kita takut. Tapi kau sebut racun je, racun apa? Mati ke? Dia tak kenal, dia sebut resiko dia tu. Sebab tu dalam membenteras kalbi kita benda ni, kena tengok resiko, kesan, asar daripada maksiat tadi. Batin pula tadi yang zahir, yang di batin. Ya. Kemudian hilang manis ketaatan. Tidak ada paling celaka manusia bila ibadat ada manis dan tak ada rasa. Gula dah hilang manis, garam dah hilang masin. Nampak apa tuan? Baling dalam longkang je lah. Kalau hamba dah tak kerti rasa dengan taat, jawab dia kena baling dalam neraka itu tempat dia. Neraka akhirat maklum, neraka dunia apa? Kelalaian. Al-ghafratun narul muajjalah. Lalai bertuhan tu neraka segera panggil. Ya. Sebagaimana gerun dengan Tuhan tu dipanggil apa? Takut dengan Tuhan tu dipanggil syurga kan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, disediakan bagi orang yang gerun akan makam kebesaran Tuhan di dua syurga. Jannatul muajjalah, jannatul ma'rifah. Dia tak ada makrifat, ghaflah. Ghaflah tu neraka, neraka disegerakan. Banyak orang yang telah tenggelam dalam ghaflah wal a'yazillah. Habis hilang manis taat tu punya lazat dah hilang. Lepas tu bila kita buat taat, tak ada rasa lazat, bermakna keracunan maksiat tu masih ada kat kita ni. Ya. Kalau kita orang Melayu tu cepat-cepat minum air kelapa ni. Ya, biar dia jangan mabuk racun dia kena cepat-cepat minum air kelapa. Itu contoh. Maknanya bila kalau tak ada je maksud kita buat taat, tak ada manis sebab ibadat. Buat taat, tak ada makna keracunan tu ada. Keracunan maksiat tu ada kat kita. Cek baliklah tak maksiat tu, maksiat ni macam-macam. Dia misi ibadat, misi rasa manis. Sifat ibadat tu lazat, tiba-tiba lazat dia tak dapat. Bermakna kita ada keracunan. Ya, racun dalaman dia. Kemudian berlapis-lapis aghyar, perkara selain Tuhan. Mana bertepik-tepik hijab dia dengan Tuhan. Kes apa? Maksiat tadi. Itulah kotornya, teruknya maksiat. Dahsyat ni dia buka sebenarnya. Dan perkara-perkara yang menghalang ya kilauan terang cahaya tadi, habis tertutup gelap. Berbahaya maksiat satu orang wali besar tentang dia terlihat aurat perempuan dia. Terlihat, bukan sengaja, bukan pergi jumpa apa, terlihat tuan. Dia denda nafsu dia semalam-malam tu dia tak tidur.
Ya, mata Allah Ta'ala jadi supaya pandang kebesaran Allah Ta'ala. Kau pergi pandang maksiat apa? Malam ni jaga. Ya, ni dalam Ihya dia kata satu didikan tarbiyah nafsu dipanggil ukubah. Apa ukubah? Denda. Ya, guru kalau mengajar dia denda kan. Murid tak setiap beli je tabangku je. Kalau dia gotan. Mesti denda setengah daripada mentarbiah denda. Maka denda dia itu. Dia buat je maksiat pun dia denda dia. Bangun. Malam ni kau jangan tidur je. Sampai subuh. Ya, zikir, baca Quran. Biar dia rasa takut. Dia denda. Ini nafsu tipu kita, betul belanja dia pula. Roti terbang. Air tarik gelam besar. Ya. Malam tadi dia tak boleh ibadat. Nafsu dah bodohkan dia. Tahajud tak boleh. Baca Quran suara yang paling digemari Allah Ta'ala dalam ketiga tengah malam. Dia tak boleh buat. Dia tidur membongkang. Besok pagi dia pergi apa? Roti tampar. Goyang punya. Ya. Dia tarik gelam besar. Dia berdekat nafsu. Aku dah bodohkan dia. Malam tadi aku dah hakalkan dia. Siang ni pula dia kena bodoh dengan aku. Kata nafsu tuan ni. Berat tuan ni. Lepas tu dia pula rasa akulah paling lebay, akulah paling baik. Semua dah kena tipu yang dan jaga tu. Allah. Patutnya kalau malam tadi kau tak bangun tahajud, Quran kau tak baca, pagi ni kena minum apa? Air paip je muka kau minum, kata. Ambil air paip, bagi dia air paip. Muka kau ni layak minum air paip ni. Ya, yang berkeladak tu minumlah, kata. Tu standard kau, kata. Nasib baik kau dapat minum. Ya, kena tak nafsu macam tu kan. Jangan dimanjakan dia. Kita kena manjakan dia, ambillah. Akhirnya kita jadi abdi, hamba kepada dia, dan kita akan terjauh dengan Allah Ta'ala. Wal'ayazabillah. Allah. Dan dia kata hawanya, dan bermaharajalela lah nafsu tadi, hingga lain-lain jenisnya daripada keraguan. Mulalah akhir keraguan, dan berlapis-lapis lagi dah melupai tempat kembali, ya, tak pernah ingat kemati, langsung dia ingat macam niat tongkat langit, ya, dan panjang ni hisap, bahaya, semua dah ingat, dah lupa. Dia jadi orang yang pelupa dengan jalan akhirat, maka itu adalah kebinasaan besar. Punca apa tadi? Maksiat. Itulah bahayanya maksiat tadi. Habis kemudian walau lam yakun fil ma'siyati illa tabaddul al-ism la kana kafiyan ila akhir wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'arif qala sallallahu alaihi wasallam. Sa'awdu. Berapa? 102. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'arif qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penjelasan sepenuhnya. Daripada apa yang disebutkan secara kias di atas, bahawa nama Kisra tersebut ialah Khusrau Fardi. Dia ialah yang mengoyak-ngoyakkan surat baginda sallallahu alaihi wasallam secara menghina serta menyakitinya. Dan anaknya Syiruyah, telah jatuh cinta terhadap ibu tirinya. Anak dia pula tu, dan membunuh bapa dia dibunuh. Itu balasan Allah Ta'ala. Kemudian si bapa yang telah mencium hal ini telah mengisi racun di dalam botol dan melabelkan pada botol tersebut sebagai obat perangsang syahwat. Gua ni nak bunuh kawan tu. Dan menyimpannya dalam peti. Kemudian Syiruyah memikirkan sebagai obat yang baik, lantas dia meminum dan mati akibat daripadanya. Selepas itu tahta kerajaan Parsi bertukar tangan bagi itu pantas, sehingga 14 orang termasuk seorang atau 2 orang wanita yang menaiki tahta sampai ke zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka runtuhlah kerajaannya yang tertua dan terkuat itu, di tangan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian semasa keadaan kerajaan Parsi menurun begitu pantas sampai ke zaman wanita memegang tampuk pemerintahan Iran lama, di mana Rasulullah SAW pun mengulas, negara yang meletakkan hal ehwalnya kepada wanita tidak akan berjaya. Kalau letakkan pemimpin atas tu perempuan, jawab dia tak ada kejayaan. Ada negara-negara letak orang perempuan macam tak ada orang lelaki lah. Dan surat yang dihantar kepada penguasa Bizantin mana Bizantin,
dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Mengasihani, daripada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hamba dan pesuruh Allah kepada Maharaja Heraklas, Raja Bizantin, sejahtera ke atas mereka yang menerima hidayah selepas memuji Allah. Maka aku mengajak kamu kepada kalimah Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kamu terima Islam, kamu akan sejahtera. Maknanya apa? Dakwah Rasulullah SAW ni bukan pada orang kampung ni, sampai kepada pemimpin penguasa. Ya. Akan mengurniakan pahala yang berganda kepada kamu. Sebaliknya, jika kamu berpaling dari seruan ini, kamu tak menerima kesalahan, pengampu kamu yang menjadi penyokong-penyokong akan ditimpakan ke atasmu. Kau tak pergi kau tak pergi yang lain bawa kamu pun kau tanggung. Itu maksud ini. Wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimah yang sama di antara kami, iaitulah kalimat tauhid, agar kita tidak menyembah selain daripada Ta'ala. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Allah na'budah illallah, bahawa kita tak sembah melainkan Allah, dan tidak mempersekutu, tidak mensyirikkan sesuatu kepadanya, atau menjadikan salah seorang daripada kita sebagai Tuhan. Itu maknanya kebersihan tauhid yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang diarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah daripada seruan itu, ahli kitab itu tidak mau percaya. Maka wahai orang-orang Islam, beritahulah kepada mereka supaya menjadi saksi bahawa kita adalah orang-orang Islam, yakni kami mengisytiharkan kepercayaan kami, akidah kami secara terbuka, dan sekarang kamu bebas melakukan apa sahaja. Kemudian Maharaja Bizantin menyimpan surat Nabi SAW dengan penuh hormat. Maka terselamatlah kerajaannya daripada kebinasaan, tetapi kerana takut kehilangan kekuasaannya, ia enggan menerima kepercayaan tersebut. Ia enggan menerima, menukar akidah yang fasidah kepada akidah yang betul, yang hakikah. Kemudian surat ketiga yang dinyatakan dalam hadis ini telah diutuskan kepada Maharaja Habsyah. Sebahagian ulama berkata beliau memeluk Islam selepas menerima surat tersebut dan meninggal dunia semasa Rasulullah SAW masih hidup. Dan surat serupa juga telah dihantar kepada penggantinya, tapi tidak diketahui sama ada beliau memeluk atau Islam atau tidak. Raja Habsyah ni kesan dia menerima daripada dakwah 12 orang, ia telah menjadi sebagai orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, golongan Hawariyin. Kesan tu mana dia beriman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan sebelum sempat dia berjumpa baginda, dia telah meninggal, dan Rasulullah menyembayangkan jenazah dia secara gaib yang pertama sekali. Mana sembahyang gaib yang pertama sekali dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah kepada Raja Habsyah yang beriman, tapi dia tak sempat berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penyertaan surat itu telah dibuktikan kepada kitab-kitab hadis, daripada kitab-kitab hadis, dan juga buku-buku sirah, buku sejarah, dan keterangan yang lebih lanjut boleh didapati lebih lagi mengenainya lah. Itu di antara sedikit berhubungan dengan perkara itu. Kemudian penjelasan yang seperlunya, pertama-tama orang bukan Islam hendaklah didakwah. Mana kita pastikan mesej Islam itu sampai terlebih dahulu ke arah iman sebelum mengisytiharkan jihad. Itu cara di Islam, bukan agama yang ganas sebagaimana yang disifatkan oleh pengganas. Dia pengganas, dia kata orang pula ganas. Itu orang kafir lahanat. Kafir laknatullah, dia kata Islam ganas, padahal dia bapak ganas, kan? Padahal hadis Nabi kata apa? La tatamannau liqa al-adu fa iza laqitumuhum fasbutu. Kamu jangan bercita-cita nak berjumpa musuh. Dah lama tak perang lah, tangan pun dah gatal. Bila nak perang? Berperang dia cabut lari dulu ni. Jangan macam tu Nabi kata. La tatamannau. Kamu jangan bercita-cita bila nak perang. Bila nak perang sudah tak tahan nak sebat kepala dia, kan? Dia pegang kau jari. Jangan. Islam kau agama ganas.
Jangan bercerita. Tapi Pak Iza laki tumuhun pas betul. Kalau ada bertemu kau pun jangan lagi Nabi kata. Ya kena tetap. Dosa besar bila mereka lagi di medan jihad. Dan yang kedua, jikalau surat ditulis untuk dihantar kepada ketua-ketua orang bukan Islam, maka hukumnya harus mana jaiz kita hantar dan dakwah dia supaya mereka memeluk Islam. Ya. Saya ingat tuan guru kita Muallim Haji Abdul Wahid Al-Alim Muallamah wali besar tadi. Kita ikut dia pergi ceramah satu kampung. Kebetulan di kampung tu turun-turun dia dekat surau tu ada kedai Cina. Dia turun masuk kedai Cina tu. Tahu ke bila lu mau masuk Islam dia. Wah, tu kalam pertama dia. Ya, mana kurang-kurang pun kita sudah mengajak dia kepada Islam. Ya, mungkin orang kampung tu 10 tahun dia tu tak pernah keluar kalam tu. Bila kau nak masuk Islam ada ong dia kata. Muallim pun cakap itu. Masuk Islam lah ada ong dia kata kan. Bermakna sekurang-kurang mesej dia sudah sampai mengajak kepada agama Allah Taala. Tu muallim Tuan Guru Haji Abdul Wahid Allah Taala angkat martabat dia tinggi kan. Dan ketiga, dosa meletakkan rakyat ke jalan yang salah. Ya. Sebab tu dalam Quran kata apa? Allazina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Orang yang diberi mandat untuk memimpin sesebuah negara, pertama sekali dia kena arah dirikan semayang. Itu maksudnya. Maknanya pemimpin dia mesti bawa manusia itu ke jalan Allah Ta'ala. Jangan disesatkan orang dari perjalanan Tuhan. Ya. Ni tak ada dia memimpin, dia bercakap cari saja macam mana kekalkan kuasa, macam mana nak tipu orang kan, macam mana dapat macam-macam lah kepala dia lain. Sebab apa? Mereka merasakan amanah itu satu peluang untuk mengaup ya keseleraan nafsu mereka. Bukan dipandang itu amanah, akan dipersoalkan di mahkamah Qadi Rabbul Jalil di akhirat. Yang ketiga, meletakkan rakyat ke jalan yang salah juga tertanggungjawab pada pundak mana kepada pundak pemerintah, kepada batang leher dia di akhirat. Jadi maknanya lagi besar jawatan dipegang, lagi besar dia nak bersoal jawab di mahkamah Qadi Rabbul Jalil. Yang keempat, Rasulullah SAW telah dihantar sebagai Rasul kepada seluruh dunia, seluruh umat. Ya, bahkan Nabi penutup segala Nabi dan Rasul. Dan kelima, azab dan bala ditimpakan segera kerana menghina dan merendah serta memomokkan para Nabi. Ya, dan banyak berlaku kita lihat. Bila mereka melakukan perkara itu, mereka diazab oleh Ta'ala daripada seluruh cerita sirah para Nabi Rasul. Ada yang diangkat, dihempas, ada dibenam dalam laut, ada yang diubah rupa jadi binatang khinzir, ya, macam-macam. Semua ada disebut dengan jelas dan terang dalam Al-Quran apabila mereka menentang ajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh para Nabi Rasul pilihan. Ada yang pergi kes, ada yang lewat, ikut, adalah. Ya, Tuhan letak macam-macam balasan. Yang bayar kes terus pun ada. Ya, Nabi Isa, Nabi Musa kita tengok habis, tenggelam habis semua kan. Dengan Fir'aun yang mengaku Tuhan habis, tergapung bangkai di dalam laut. Kemudian cincin yang ada nama Allah makruh dibawa ke tandas. Satu lagi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana iza dakhala al-khala naza'a khatamah. Rasulullah SAW menanggalkan cincin dia. Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah Nabi iza dakhala al-khala, bila Nabi masuk kepada tandas, naza'a khatamahu, ia mencucut membuka akan cincin dia, ya. Sebab cincin Nabi itu ada kalimah Allah Muhammad Rasulullah, ya. Maknanya kalimah-kalimah itu nak dijaga, jangan dimasukkan tempat yang tidak segianya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin Allahumma ighfir lana wa inna khaira kulluhu bi anta min alhamdulillah. Subhanallah. Ya kan.